أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعل قولي قولا مؤثرا في قلبي وقلوب الحاضرين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, dulu kini dan selamanya kita rafa'kan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini masih lagi Allah memberi dan mengurniakan kepada kita nikmat yang kita nampak dan nikmat yang kita tidak nampak, nikmat yang zahir dan juga nikmat yang batin. Semoga-moga kita berada di kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala yang reti, tahu dan pandai untuk berterima kasih kepada Allah. Semoga-moga dengan itu kita akan dapat semoga-moga dengan itu kita akan ditambahkan lagi nikmat tersebut dunia dan juga akhirat. Dihormati, dikasihi tuan pengerusi masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah dan alim ulama, tuan-tuan dan puan-puan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, pada malam ini kita akan tengok ataupun kita sambung lagi pengajian kita mengenai dengan Dawaul Qalbi, iaitu obat bagi hati. Yang ketiga mengenai dengan Suhbatus Salihin, iaitu berkawan ataupun bersahabat dengan orang-orang yang baik. Telah pun kita kenalkan siapa orang yang baik itu yang digelar sebagai Al-Muhsinin itu siapa, telah pun kita bicara. Kemudian kita bicara pun kita telah juga bicara apa yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang melazimi melakukan kebaikan ini yang kita tamu dengan Al-Muhsinin ataupun Al-Muhsinun. Sudah pun kita bicara pada pertemuan-pertemuan yang telah lepas, mereka ini akan mendapat sesuatu benda ataupun sesuatu balasan daripada Allah, bukan di akhirat tetapi di dunia lagi. Kita bicara dah tu pada pertemuan yang telah lepas. Kemudian idhafat ataupun sambungan daripada itu bagi mereka-mereka yang berkekalan dalam kebaikan, Allah Ta'ala berikan kepadanya 5 perkara. Maka lawan baginya itu bagi orang yang kekal dalam kejahatan, al-muznib ataupun al-asi, maka dia juga akan diberi oleh Allah 5 perkara. Maka 5 perkara ini belum lagi kita masuk, kerana di mukaddimah untuk masuk tajuk ini saya membahaskan sesuatu benda yang disebut oleh ulama-ulama kita, tak kisahlah ulama mana pun. Dr. Yusuf Qardawi dalam kitabnya, begitu juga dengan imam-imam yang lain menyentuh mengenai dengan tidak ada benda yang lebih bahaya selain daripada dosa. Kita sebut dah tu. Maka sebelum daripada saya masuk tajuk, sama-sama kita niat iktikaf dulu tuan-tuan. Semoga kita ditambahkan lagi ganjaran berlipat ganda oleh Allah Ta'ala. Dan sama-sama kita ikhlaskan niat kita, belajar kita pada malam ini ikhlas kerana Allah Ta'ala untuk beramal dengan ilmu yang kita dapat, insya-Allah. Semoga-moga Allah Ta'ala menerima amalan kita dan memberi dan mengganjarkan kita dengan pahala dan juga kebajikan yang berganda-ganda di dunia dan juga di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, pada pertemuan yang telah lepas saya membicarakan mengenai dengan dosa. Kerana kita dah sebut dah tadi, bagi orang yang melazimi ataupun bagi orang yang kekal dalam dosa, Allah Ta'ala akan campur, Allah Ta'ala akan
berikan kepadanya 5 perkara sebagaimana Allah Ta'ala berikan kepada orang yang melazimi dengan kebaikan itu juga 5 perkara. Maka kita berkenalan dulu dengan dosa kerana apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi, kemudian tuan pengarang kitab kita ini Dr. Yusuf Qaradawi. Begitulah juga dengan ada satu lagi Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin. Kemudian ada lagi satu kitab nama dia Minhajul Qasidin dan mukhtasarnya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Dan juga disebut oleh Syekh Naim Mustafa dalam kitabnya 125 sebab benda-benda yang boleh membatal ataupun boleh mengampunkan dosa-dosa kita. Semuanya ini kitab-kitab yang membicarakan mengenai dengan ataupun mempromosikan tentang bahayanya dosa. Bahayanya dosa. Almarhum tuan guru saya, dia kata kalau kita nak dunia ini kekal stabil, kita nak dunia ini aman seperti sekarang ataupun sebelum daripada ini, maka hendaklah kita membuat dua benda. Yang pertama, kita menyeru kepada kebaikan. Yang kedua, kita melarang kepada kejahatan yang disebut sebagai al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Nah, baik. Maka kita bicara dah pada pertemuan yang lepas, makna dosa telah pun saya bicarakan dah. Kemudian nama-nama yang disebut ataupun disebut dalam Al-Quran, nama-nama itu sebutan-sebutannya tidak sama, tetapi murak dan tujuan dia adalah sama, iaitu kembali kepada maksiat. Lalu tuan pengarang kitab kita Syekh Naim Mustafa, dia kata tak kurang daripada berapa? Tak kurang daripada 8 perkataan dalam Al-Quran menggunakan istilah kalimah-kalimah ini yang merujuk dan memberi makna kepada dosa. Adapun dalam bahasa kita, dalam cakapan kita, dosa ini hanya ada satu kalimah tu je. Tak ada kalimah lain. Dan saya pernah tanya di sini, kalau sekiranya ada cikgu-cikgu, ada cikgi-cikgi, ada orang cerdik pandai dalam bab bidang bahasa, cubalah kita kongsikan satu kalimah yang membawa makna serupa dengan dosa. Buat masa ini saya tak pernah jumpa lagi, walaupun seorang pun yang bagi tahu kepada saya bahawasanya dosa itu makna yang sama dengannya ialah perkataan ini. Seperti kita kata ilmu hisab dengan matematik. Nak gitu. Nah, tak ada. Berarti miskin bahasa kita, tuan-tuan. Dan kita banyak menggunakan bahasa Arab. Tak tahu berapa puluh persen kita menggunakan bahasa Arab. Lalu tuan pengarang kitab kita ini Syekh Naim Mustafa, dia kata tak kurang daripada dalam Al-Quran itu Allah Ta'ala menggunakan tak kurang daripada 8 kalimah yang tujuannya, maknanya kembali kepada dosa. Gitu. Kita bicara dah. Kita bicara dah. Tetapi yang famousnya adalah perkataan as-sayyi'ah dengan az-zam. Di antara as-sayyi'ah dengan az-zam, bagi saya az-zam itu lebih banyak lagi. Zambun. Fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim. Kemudian fakullan akhadna bizambihim. Itu perkataan zambun itu membawa makna dosa. Telah pun kita bicara dalam pertemuan yang telah lepas, dan pada malam ini kita nak sambung sedikit lagi mengenai dengan dosa ini. Kerana apa? Kita nak promosi cukup-cukup, nak promosi kau-kau supaya manusia mengelak daripada dosa. Kerana apa? Kerana disebut oleh Dr. Yusuf Qaradawi dan juga ulama-ulama yang lain bahawa dosa ini bahayanya itu bukan kembali kepada orang yang buat dosa itu semata-mata, tetapi kembali dosa itu kepada anak isteri dia. Bahaya dosa tu. Akibat daripada dosa yang dia buat itu, bahayanya itu kembali kepada anak-anak dan isterinya ataupun anak-anak isteri-isterinya. Begitu juga dengan masyarakat, negeri dan juga negara, bahkan dunia. Sebab itu ulama mempromosikan betul-betul bahawa tidak ada benda yang paling bahaya dalam dunia ini selain daripada dosa.
Maka oleh itu kita ambil takmul, kita ambil perhatian, kita kata cakna, letak dalam minda kita ini tidak ada benda yang bahaya di atas muka bumi ini selain daripada dosa. Yang lain, yang lain bahaya juga, tetapi bahaya yang duduk pada nombor 3, nombor 4, nombor 5 dan seterusnya. Adapun bahaya yang pertama sekali ialah dosa. Dosa. Baik. Lalu Syekh Naim Mustafa dalam kitabnya 125 sebab untuk mendapat keampunan daripada Allah, dan kitab ini saya rasa payah nak jumpa kerana kitab ini dalam bahasa Arab. Saya pun dapat kitab ini, saya beli waktu buat master di UM dahulu. Baru-baru ni kitab ini hilang, tak ingat letak di mana. Susah hati saya sebab tak ada dah kitab ni, nak cari tak boleh. Sebab ulama ataupun ustaz-ustaz ni dia yang ke belakang ni lah. Seperti saya ni, ulama yang ada, ulama tak tahulah, ustaz macam saya ni, dia ilmu duduk di kitab. Ulama dulu ilmu duduk di dada. Sebab tu ada kitab dengan tak ada kitab pun dia serupa bagi dia. Nah, saya ingat lagi tok guru saya bila mari belajar, dia tak bawa kitab. Dia mari buka, gimana kita malam ni? Kita pun sebut begini-begini. Qala al-muallif rahimahullah gini-gini. Okey, bro. Tak, kita ni tak boleh. Kerana al-ilmu fis sudur la fil al-ilmu fil kutub la fis sudur. Ilmu duduk dalam kitab. Bila hilang kitab, saya dah sudah dalam. Dan kitab ini juga saya jadikan muqarrar untuk mengajar di beberapa tempat dan juga pejabat. Di kuliah Zuhur, di beberapa pejabat di sekitar ibu kota kita. Bila kitab ini hilang, susah hati saya nak dapat kat mana. Tak dapat lagi dah. Jadi kitab ini hanya saya dapat dalam bahasa Arab. Belum lagi ada, setakat yang saya tahu, belum lagi ada orang yang menterjemahkan kitab ini. Nipis saja kitab ini, halaman dia sebanyak berapa? Sebanyak 79 halaman sahaja. Tak banyak pun kitab ini. Begitu juga disebut oleh tuan pengarang kitab Mukhtasar Minhajul Abidin, Minhajul Qasidin. Kalau Minhajul Abidin itu dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Nah, ada satu lagi ulama lain pula meletakkan Minhajul Qasidin. Ada. Tuan-tuan, insya-Allah satu hari satu masa nanti bila tepat waktu dan keperluannya, saya akan sebut bagaimana cerita awal Imam Al-Ghazali rahimahullah yang hebat dalam ilmu fiqh, bagaimana dia berubah hati untuk belajar ilmu tasawuf, ilmu yang membicarakan mengenai dengan hati ini. Ada kisah yang panjang tuan-tuan, insya-Allah kita tengok lain kali. Semoga-moga kisah itu memberi kepada kita kesan dalam hati kita untuk kita tiru, untuk kita buat contoh, untuk kita buat tauladan mengenai dengan orang-orang dahulu yang hebat dalam ibadah mereka, hebat dalam penulisan mereka, hebat dalam tutur kata dan fatwa mereka. Itulah ulama-ulama yang silam tuan-tuan. Maka Syekh Naim Mustafa dalam kitabnya ini dia kata, begitu juga disebut oleh Minhajul Qasidin mengenai dengan kitab At-Taubah. Dia bicara mengenai dengan kitab Taubah, kemudian syarat-syarat bertaubat dan apa-apa yang bertaklid ataupun apa-apa yang bersangkut paut dengan kedua-duanya, yakni taubah dengan syarat dia. Itu dia sebut di situ. Maka dia sebut pecahan daripada bab itu. Dia kata faslun, ini satu fasal ataupun ceraian daripada bab mengenai dengan fi bayani aqsamiz dzunub, iaitu pada nak membicarakan mengenai dengan bahagian-bahagian dosa. Begitu juga dengan Syekh Naim Mustafa, dia kata bagi dosa ini ada 4 bahagian. Bila kita sebut dosa tuan-tuan, ataupun bila kita laku satu-satu dosa, ataupun kita tengok satu-satu dosa yang diperbuat oleh manusia dan sebagainya, itu sama ada manusia yang kita kenal ataupun tidak kenal, maka kita kena ingat dosa yang dia buat itu ataupun dosa yang kita buat itu, dia tak boleh lari daripada 4 bagai ini.
Tak boleh lagi. Sama ada dosa yang pertama, bahagian yang pertama, ataupun bahagian yang kedua, ataupun bahagian yang ketiga, ataupun bahagian yang keempat. Maka kata tuan pengarang kitab Minhajul Qasidin, dia kata apabila kamu melakukan dosa pada bahagian yang keempat dan lalu kamu mengekalkannya, maka lama-lama dia akan naik dosa itu kepada bahagian yang ketiga. Bila kamu lakukan bahagian yang ketiga ataupun kamu mengekalkannya, maka dia akan naik kepada bahagian yang kedua. Kemudian kalau kamu mengekal lagi, maka dia akan naik kepada bahagian yang pertama, dan itulah sebahaya-bahaya bahagian-bahagian dosa yang empat ini. Baik, lalu kita tengok bahagian yang pertama. Bahagian yang pertama, kata Syekh Naim Mustafa, dia kata i'lam, ketahui olehmu apa yang kamu nak kena tahu. Kalau seolah-olah mari soalan, apa yang kita kena tahu, maka jawapannya i'lam, ketahui olehmu. Bagi orang yang belajar dalam tata-tata pondok ataupun kisah-kisah cerita pondok, kitab pondok, maka dia bawa soalan seperti itu bukan nak memanjang, tapi nak memudahkan kita dan nak mengingatkan kita, bahkan nak bagi mudah kita faham dan kita ingat. Kalau kita kata apa yang kita nak kena tahu dalam bab dosa, maka jawapannya i'lam, ketahui olehmu. Maka Syekh Naim Mustafa, dia kata i'lam, ketahui olehmu. Siapa dia? Pembaca kitabku ini ataupun pendengar kitabku ini. Kalau saya yang baca, sayalah yang kena ketahui. Maka sekarang ni saya baca dan saya bagi tahu kepada tuan-tuan, maka tuan-tuan dan puan-puan juga termasuk dalam i'lam, ketahui olehmu. Apa dia? Annal ma'asiya wadh-dhunuba tanqasimu ila arba'ati aqsam. Ketahuilah olehmu, wahai pendengar, wahai pelajar, wahai pendengar dan pembaca kitabku ini, bahawasanya maksiat-maksiat itu dan juga dosa-dosa itu, al-ma'asi jamak daripada maksiat. Maksiatun, maksiatani ataupun maksiataini, maka jamak dia ma'asi. Waz-zunub jamak daripada perkataan zambun. Zambun, zambani, zambaini, kemudian jamak dia zunub, jamak taksir. Iaitu benda isim yang menunjukkan kepada banyak. Bermula daripada berapa? Bermula daripada 3 hingga ke seketi 2 laksa. Saya pun tak tahu makna seketi 2 laksa, pandai sebut juga. Kalau tuan-tuan tahu berapa jumlah sebenarnya yang disebut sebagai seketi 2 laksa, boleh kita kongsi sama-sama. Ada seketi 2 laksa, seketi 2 laksa. Saya pun tak tahu banyak mana jumlahnya. Sama ada ribuan ataupun jutaan ataupun million. Ataupun atas pada million, saya pun tak tahulah, sebab kita pun tak ada duit sebanyak itu, jadi tak tahu bab-bab gitu. Baik. Maka bermula daripada 3 ke atas. Maksiat, dosa. Terbahagilah ia maksiat dan dosa itu kepada 4 bahagian. Seperti wahia 'ala nahwil ati, sebagaimana berikut ini. Berikut ini. Ini saya ambil kata siapa dia? Saya ambil kata Syekh Naim Mustafa dalam kitabnya 125 sebab untuk mendapat keampunan daripada Allah daripada segala dosa dan maksiat yang kita buat. Takut tuan-tuan nak sumber dia dah. Begitu juga kitab ini disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Begitu juga benda ini tersebut juga dalam Minhajul Qasidin dan juga Minhajul Abidin dan Minhajul Qasidin. Semua ada mengenai dengan dosa ini. Baik, yang pertama al-qismul awal. Bahagian yang pertama dosa ini dipanggil dengan az-dzunubul malakiyah. Az-dzunub al-malakiyah. Kata tuan pengarang kitab Minhajul Qasidin, boleh juga disebut dengan az-dzunub ar-rububiyah. Gitu, iaitu dosa yang dilakukan dan dosa itu dinisbahkan kepada Malik, raja. Maka tidak ada raja selain daripada Allah Ta'ala dalam bentuk hakikat. Dia kena pergi situ dulu.
Dalam bentuk zahir memang ada raja negeri itu, raja negeri ni dan sebagainya, ada raja. Pada zahir, pada hakikatnya tidak ada raja melainkan Allah Taala. Dalil Allah Taala sebut dalam Al-Quran, saya tak ingat dah dalam surah apa, tuan-tuan boleh cek lah. Allah Taala kata manil mulkul yaum, limanil mulkul yaum. Bagi siapa raja pada hari ini? Maka Allah Ta'ala jawab dengan sendiri, lillahil wahidil qahhar. Maka pada zahir ada raja lain, pada batinnya tidak ada. Maka sesiapa yang melakukan dosa yang pertama ini, dan dosa ini dinisbahkan kepada Allah, sama ada disebutkan sebagai rububiyah ataupun disebutkan kepada malakiyah, tak kisahlah. Yang penting dosa ini adalah hak Allah Ta'ala. Gitu. Kalau kita nak sebut begitu, boleh jadi tuan-tuan faham kalau yang pernah dengar. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang tak pernah dengar, tak faham, maka dia perlukan kepada syarah dan juga tafsir. Lalu tuan pengarang kitab kita Syekh Naim Mustafa, dia kata apa dosa al-malakiyah ini? Maka dia kata wahya an yata'atal insanu ma la yasluhu lahu min sifatir rububiyyati. Sifat-sifat ataupun dosa yang dinisbahkan kepada Allah Ta'ala al-malakiyah ataupun ar-rububiyah ini, iaitu apabila seseorang manusia itu melakukan sifat ataupun perkara ataupun perbuatan yang tidak layak baginya, sebaliknya sifat itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gitu. Kalau tuan-tuan tak faham ni, kita ada Facebook ni, boleh rujuk kepada Facebook lah. Boleh rujuk situ. Jadi senang cerita untuk kita faham, dosa ini dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, contoh apa dia? Contohnya mana? Seperti kal azamati, seperti keagungan. Agung-agung ini pada zahirnya ada di kalangan manusia, ada, tetapi hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagi wal kibriya. Kibriya. Yang kita panggil kibr. Kibr ataupun pecahan daripadanya juga takabbur. Dia daripada kalimah yang sama, pecahannya daripada kalimah yang sama, tapi berlainan wazan. Maka berlainanlah juga di segi maknanya, sedikit sebanyak ada kita kata perubahan di segi makna. Maka kesombongan itu al-kibriya, kesombongan ini adalah milik Allah. Maka sesiapa yang mengambil sifat ini kepadanya, maka dia pakai sifat ini, maka orang ini berdosa, dia dalam bab bahagian dosa yang pertama. Lalu Nabi SAW sebut al-kibriya'u. Apa dah? Ada yang panjang tu. Al-azamatu wal-kibriya', kalau tak silap saya, wallahu alam. Kama zakara fil hadis, sebagaimana yang Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata keagungan dan juga kesombongan ini adalah pakaianku dan juga redaku. Siapa yang mengambil daripada aku dua sifat ini, maka Allah Ta'ala akan membalas dia dengan balasan yang berat, kerana ini adalah sifat Allah Ta'ala. Sebab itu bukan kata Allah Ta'ala benci kepada orang yang sombong ini, manusia juga sesama kita benci. Bukan kata sesama manusia sahaja, terkadang haiwan juga pandai dan reti. Allah Ta'ala berikan kepadanya rumus, kefahaman melalui ilham Allah Ta'ala kepada binatang ataupun haiwan ini, benci kepada orang-orang yang jenis sombong. Lalu Allah Ta'ala benci kepada orang kaya yang sombong, dan Allah Ta'ala paling benci kepada orang yang miskin yang sombong. Oleh yang demikian, janganlah kita sombong. Sebab tu kata guru saya, Baba Ismail Sepanjang Hafizahullah, dia kata kalau kita sombong sesama kita ini pun orang akan benci, apatah lagi Allah. Kerana itu sifat dia, maka jangan kita sombong. Lalu almarhum tuan guru saya seorang lagi, dia kata kalau kita ini kaya
janganlah kita naikkan diri kita sendiri, tetapi hendaklah kita naikkan diri kita itu dengan orang yang tolong buat naik kita. Saya pada kali pertama saya dengar tu pening juga, macam mana nak suruh orang naikkan kita. Nah, sedangkan kita ini orang yang berada, kita ini orang yang hebat. Jadi kita jangan naikkan diri kita sendiri. Habis tu nak buat macam mana? Lalu dia baca satu hadis, dan Nabi SAW, Nabi kata apa? Nabi kata tawadhu'u, berendah dirilah oleh kamu, bertawaduklah oleh kamu, rafa'ahullah, Allah Ta'ala akan angkat kamu. Nah, saya pun Allah Ta'ala nak angkat macam mana kalau kita ni tawaduk, maka saya ambil satu contoh yang mudah, sekadar untuk memberi faham sahaja, dengan tidak berniat dan nak merunding jari kepada sesiapa, sekadar untuk nak bagi faham semata-mata. Nah, jangan salah sangka kepada saya seolah-olahnya seperti ini katanya. Dia kata seolahnya kalau kita ini kaya dan kita tawaduk, kita rendah diri, nescaya orang akan sayang kepada kita, nescaya orang akan ingat kepada kita, nescaya orang akan sebut-sebut nama kita, nescaya orang akan doa kita dengan cara maknanya tawaduklah. Rendah diri macam mana? Manakala kita berjumpa dengan orang yang lebih rendah pada kita lagi, kita bersalam, tanya khabar, gitu gini, itu tawaduk lah. Tak semestinya pergi cium tangan dia ke apa, bukan. Maknanya kita tawaduk sesama kita itu, Nabi janji Allah Ta'ala akan angkat orang ini. Sebaliknya orang yang sombong, bukan kata manusia makhluk Allah di langit, makhluk Allah di bumi pun tidak suka dengan dia. Cuba tuan-tuan tanya sendiri, suka tak kita kalau kita jumpa dengan orang yang sombong? Nah, perumpamaan yang paling rendah lagi yang boleh saya bagi supaya mudah-mudah faham, orang yang mudah menurut orang kaya yang mudah tolong orang kaya yang tawaduk ini, apabila kereta dia rosak, kita ambil begitu tak? Bila kereta dia rosak di tepi jalan, kita pun lalu tengok, ni kereta tuan haji tu ni, jemaah masjid kita ni, orang rapat dengan kita ni, orang baik dengan kita ni, orang selalu menolong kita ni, orang yang selalu hantar berah kepada rumah kita, orang yang selalu bagi duit kepada anak kita ataupun selalu bagi pakaian hari raya kepada anak kita ni, dengan tidak dipaksa-paksa tuan-tuan, kita akan sendiri berhenti. Betul tak? Betul tak? Tengok je, nombor kereta pelik macam ni, ni kita kenal ni. Kita pun berhenti tengok. Kenapa Ji? Tak tahulah, tiba-tiba kereta ni mati. Tiba-tiba je kereta ni apa dia? Breakdown. Breakdown. Tak pandai juga nak sebut bahasa Inggeris ni. Kita pun terus berhenti dengan niat dan tujuan nak tanya khabar, nak memberi pertolongan. Sebab apa nak tanya khabar? Sebab apa nak beri pertolongan? Kerana tawaduknya dia kepada kita, walaupun makom dia dengan makom kita itu dia jauh, kaya jauh dia, comel lebih dia, banyak harta lebih dia, pangkat pun tinggi dia pada kita, tetapi kerana tawaduknya itu, maka itulah yang Nabi janji, kalau kamu tawaduk, Allah Ta'ala akan angkat kamu. Sebaliknya kalau kita ini sombong dan sebagainya, bila orang tengok kereta kita rosak di tengah jalan, dia tengok dah tapi dia tak berhenti. Kerana apa? Kerana tadi itulah. Itu sebagai contoh tuan-tuan, tidak ada kena-mengena dengan mati. Jangan salah tafsir kepada saya, hanyalah untuk memberi gambaran untuk kita faham mengenai dengan hadis Nabi tadi SAW. Begitulah di sini. Begitulah di sini, sesiapa yang melakukan perbuatan ini seperti apa dia tadi, kal azamah wal kibriya tadi, maka dia telah melakukan dosa yang dianggap sebagai dosa besar juga, kerana mengambil pakaian dan juga selendang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahagian dosa yang pertama. Bahagian dosa yang kedua, Al-Qismus Tsani, bahagian dosa yang kedua, apabila seseorang ataupun kita melakukan satu-satu dosa itu, dia tak boleh lari daripada empat. Yang pertama dia tadi, yang kedua dipanggil dengan az-dzunubu asy-syaitaniyah. Az-dzunubu asy-syaitaniyah. Baik.
Tuan-tuan, kita ambil sedikit bahasa lah. Kita ambil sedikit mengenai dengan ilmu nahwu. Kenapa dipanggil dengan ataupun disebut dengan az-zunub al-malakiyah, kemudian az-zunub asy-syaitaniyah. Sedangkan zunub itu kita kata di segi kalimahnya ia menunjukkan kepada laki-laki, bukan kepada perempuan. Kenapa malakiyah ada perkataan ta itu? Begitu juga dengan syaitaniyah. Kenapa ada huruf ta itu? Maka tuan-tuan, di sini saya bagi tahu, takut-takut ada yang belajar ilmu nahwu, semoga-moga dengan itu lebih faham lagi mengenai dengan hal keadaan kalimah ini supaya kita lebih faham. Baik, asalnya disebut dengan az-zunubu al-malaki ataupun az-zunubu asy-syaitani. Tu dipanggil, kenapa ya itu didatangkan? Ya itu dipanggil dengan ya nisbah. Ya nisbah. Apa ya nisbah? Ya yang ada kaitannya nisbah dengan sifat benda tadi. Kalau al-malaki dengan Allah Ta'ala nisbahkan kepada Allah. Kalau syaitan, ya itu dinisbahkan kepada syaitan. Maka ta yang datang itu kerana kalimah depan dia tu jamak, maka bila didatangkan dengan isim kalimah yang mufrad, maka dikena didatangkan dengan ada huruf ta itu. Lalu dibaca dengan daripada az-zunubul malaki menjadi az-zunubul malakiyah. Az-zunubus syaitani kemudian menjadi az-zunubus syaitaniyah. Tu di segi ilmu nahwu. Semoga bagi tuan-tuan, saya yakin sebab saya mengajar dulu di Taman Tun dan juga di Bukit Damansara, ramai yang saya tahu orang yang bergelar, yang ada pangkat darjat, ada jenama, ada gelaran di depan itu yang belajar mengenai dengan ilmu bahasa Arab ini, dan saya yakin di sini pun ada. Semoga dengan itu memberi sedikit sebanyak ilmu dalam bidang ilmu nahwu. Baik, az-zunubus syaitaniyah, dosa-dosa yang dinisbahkan. Itu sebab tu yang kita katakan nisbah itu. Di mana datanya nisbah itu? Kerana adanya huruf ya tu. Asy-syaitani al-malaki, itu dinisbahkan kepada syaitan. Maka dosa-dosa yang dinisbahkan kepada syaitan ini macam mana? Lalu kata tuan pengarang kitab kita, dia kata makna ataupun definisi kepada dosa yang disebut sebagai dosa yang dinisbahkan kepada syaitan ini ialah wahiyaz dzunubul lati yatashabbahul insanu bisyaitani. Di sini tidak ada dalam perkataan ya nisbah itu, kerana ada huruf jar yang menunjukkan kepada syaitan. Maka dia kata iaitu dosa-dosa yang dibuat macam mana? Tashbih ni kita panggil apa? Ya tashabbahu tashabbuhan. Itu bahasa Arab dia. Bahasa Melayu kita panggil apa dia? Tashbih. Apa dia dalam Melayu kita ni? Apa ni? Tiru. Tiru. Apa dia panggil? Orang panggil tiru, ikut. Lebih kurang tu lah. Tiru atau meniru ataupun mengikut. Tu. Satu-satu dosa yang dilakukan oleh manusia yang meniru. Yang mencontohi, yang mengikut perbuatan syaitan, yakni bisyaitan, dengan perbuatan syaitan. Fi amaliha, dalam pekerjaannya. Maka kita fahamlah tak? Apa dia? Kita ulang lagi sekali. Mana-mana perbuatan yang kita buat itu mengikut perbuatan syaitan ataupun kerja syaitan, maka itulah yang dinamakan dengan bahagian dosa yang kedua yang dinisbahkan kepada syaitan. Untuk nak memahami, maka kita ambil contoh. Sebab tu contoh ni penting, tuan-tuan, untuk kita nak faham dan juga lebih memahami lagi. Daqiq dipanggil dalam istilahnya daqiq, untuk nak memahami lebih kuat lagi, lebih comel lagi, lebih mendalam lagi, lalu didatangkan dengan misal. Seperti mana? Seperti kal hasadi
seperti hasad. Hasad dalam bahasa Arab lagi, dengki itu bahasa kita. Lalu kita letakkan sekali dengan katanya hasad dengki. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bila bermula hasad dengki ni? Nah, bilakah bermula hasad dengki? Dan hasad dengki ini tuan-tuan dan puan-puan, dia mula dulu lama dah dia mula. Bila? Bermula daripada Allah Ta'ala nak menciptakan apa dipanggil? Badan ataupun kita panggil apa? Bentuk badan ataupun badan lah. Nah, nak sebut macam mana lah? Nah, permulaan Allah Ta'ala nak jadikan jasad Nabi Adam. Situlah mulanya. Kalau tuan-tuan rasa nak puas hati lagi, tuan-tuan boleh tengok dalam kitab At-Tazkirah li Imam Al-Qurtubi rahimahullah, menyebut dengan panjang lebar mengenai dengan bagaimana Allah Ta'ala nak menjadikan Nabi Adam, kemudian bagaimana cerita permulaannya, kemudian kenapa Malikul Maut ataupun kita panggil dengan Izrail itu ditugaskan mengambil nyawa manusia yang bernyawa ataupun tiap-tiap yang bernyawa, khususnya manusia. Kenapa ditugaskan kepada kepada malaikat yang bernama Izrail, tidak diberikan kepada malaikat-malaikat yang lain? Nah, semuanya situ ada. Termasuklah juga kenapa bila kita mati, kenapa orang tak kata ataupun orang tak bercakap, orang tu mati dah. Siapa mati? Jiran saya tu lah, yang nama sekian-sekian tu meninggal dah semalam. Lalu orang tak tanya, orang tak bercakap dengan katanya, oh Izrail dah mati kan dia semalam Nah, walaupun hakikat bercakap betul tak? Betul tak? Pada hakikat bercakap memang betul. Kalau Izrail tak matikan, maka tak mati orang tu. Tetapi orang tak bercakap begitu. Tetapi orang bercakap macam mana? Orang bercakap, oh mati dah. Bila tu? Semalam. Allahu Akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakit apa? Tu. Dia gigot tu. Dia gigot tu. Dia tidak kata, oh Izrail lah ambil Nah. Dan saya setakat umur saya ni tak pernah lagi orang cakap begitu. Mak saya mati dah, Izrail ambil semalam. Dah mak saya meninggal dah. Lepas tu sakit tua. Nah, sakit 3 serangkai. Sakit tu dah sakit ni. Sebab apa benda itu berlaku? Kerana itu janji Allah Ta'ala kepada Izrail satu ketika dulu. Sebab tu saya sebut dah tadi, kalau ada masa yang berkaitan dengannya, kita boleh cerita. Tapi kalau tuan-tuan nak dengan cepat dan ekspres, tuan-tuan boleh buka dalam kitab At-Tazkirah karangan Imam Al-Qurtubi. Asal kitab ini tebal ni lebih kurang. Ni tebal ni lebih kurang. Kemudian direngkaskan oleh Syekh Abdul Wahhab Sya'rani dengan tajuk kitab tersebut ialah Mukhtasar At-Tazkirah lil Qurtubi. Daripada setebal ini hanya menjadi setipis ini sahaja. Tapi kedua-duanya ini dalam bahasa Arab, dan setakat saya tahu sudah ada terjemahan. Untuk Imam Al-Qurtubi itu, kitab asal Tazkirah tu ada terjemahan dia 2 jilid dalam 100 lebih harga dia, 2 jilid terjemahan. Kalau yang Arab tu murah dia dalam RM35, 38, gitulah, lebih kurang bawah pada 50. Tapi kita Arab lah. Dalam kitab tu ada. Imam Al-Qurtubi menyebut panjang lebar mengenai dengan asal usul ini. Baik, kita nak ada masa 2 minit ni. Maka bermula hasad dengki itu di situ. Bila? Bermula daripada lembaga. Tu lembaga yang saya nak. Lembaga Nabi Adam itu dijadikan. Lalu Allah Ta'ala meletakkan di persimpangan jalan yang tepat laluan malaikat. Duk pergi mari. Letak lembaga Nabi Adam situ. Lalu salah satu daripadanya ialah Iblis itulah. Yang ketika itu dia sudah tinggi pangkat dia. Dengan malaikat tu dia dah tinggi dah pangkat dia ketika itu.
Nah, tetapi kerana apa? Kerana hasad dengki dia dengan lembaga Nabi Adam tadi itulah menyebabkan dia diusir dan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan boleh cek juga dalam Al-Quran. Saya tak ingat ada dalam surah apa mengenai dengan kisah permulaan sikit sebanyak mengenai dengan kisah ini. Maka di situlah bermulanya hasad dengki. Bermulanya hasad dengki. Jadi organ yang mengasaskan hasad dengki ini adalah syaitan. Kemudian turun kepada anak Nabi Adam alaihissalam di antara Qabil dengan Habil. Nah, kemudian daripada Qabil dan Habil ini akan turun sampai zaman kita hari ini. Jadi, sesiapa yang berhasad dengki, maka ingatlah dia telah pun berdosa dalam bahagian dosa yang kedua, dan dosa ini juga dikira sebagai dosa-dosa yang besar juga. Nah, sebab daripada hasad dengki ini dia akan marah. Daripada marah itulah tuan-tuan dia akan sihir, dia akan bomoh, dia akan macam-macam. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan kita kena jumpa lain kali pula lah kerana masa kita telah pun masuk waktu isyak. Yang baik pastinya daripada Allah Taala, yang tidak betul daripada kelemahan kejahilan saya, terkasar bahasa, tersilap budi bicara, susun 10 jari, mohon ampun dan maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' nafsin la tashba' la yasma' wa na'udzubika ya rabbana min al-arba'. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi walhamdulillahi rabbil alamin.